Boleh cakap lagi. Okey. Okey. Oh, okey. Kat mana ni? Okey, dah tengok soalan. Set 3 rasanya. Okey. Syarikat berhad. Benda yang penting, tips Kita kena bezakan ni dulu. Okey. Kita kena faham yang pertama unit saham. Saham ni dalam unit. Kadang-kadang dia panggil share lah ataupun share. Share ni ialah unit-unit yang dijual kepada pemegang saham. Siapa nak beli share, Unit-unit saham yang diterbitkan. Okey. Dan dia ada harga, ada nilai dia, ada harga. Harga jual atau harga terbit. Harga jual atau harga diterbitkan. Bila unit-unit saham ni dijual, diterbitkan, ada orang beli, orang tu akan bagi duit kepada perniagaan, kepada syarikat berhad. Dan duit yang diterima ni dipanggil modal. Kalau saham yang diterbitkan ialah ataupun share yang diterbitkan ialah share keutamaan, so kita akan ada modal share keutamaan. Kalau kita terbitkan share atau saham biasa, orang bayar, syarikat akan dapat modal share biasa. Kena faham dulu ni. So modal ni dalam bentuk RM. Share saham dalam bentuk unit. Okay. Nak kira modal ni ialah modal sama dengan unit share yang kita terbitkan kali dengan harga dia. Unit share yang diterbitkan. Awak kena cek perkataan ni, diterbitkan. Bukan share bukan share didaftarkan. Daftar tu jumlah share yang syarikat boleh jual. Tapi yang dah jual ialah diterbitkan. Bila dah jual, baru jadi modal. Selagi belum jual, dia bukan lagi modal. Soalan? Clear? Okay. Basically first kali kita kena tahu detect jenis-jenis saham atau jenis-jenis share yang syarikat ni terbitkan. Kadang-kadang dia ada share keutamaan. Kadang-kadang dia ada share biasa. Kadang-kadang ada dua-dua. Kadang-kadang share keutamaan ni pun ada dua jenis. Share keutamaan 6%, share keutamaan 8%. Kita kena capable, kena tahu, nak detect kat soalan apa share yang syarikat ni ada dan berapa banyak dia jual dan pada harga berapa dia jual. Okay, ini satu aspek. Satu benda yang kena tahu tentang unit saham tentang topik ini. Okay, yang kedua, ini yang pertama. Tahun ini yang pertama. Yang kita kena tahu. Yang kedua, basically soalan dia minta kita rekod. Ingat account ni bila melibatkan duit, sekali lagi kita belum jual,
modal share dibenarkan kita jual lagi. Kita jual ni, kita terbitkan saja, duit dah mula masuk. Duit start masuk dalam perniagaan ni, kita mula kena rekod. Mesti. Selagi tak masuk dalam perniagaan, kita tak boleh rekod lagi. So kena rekod. Ni kita nak tengok balik ni. Macam ni kita nak rekod. Biasanya sama ada dua. Sama ada soalan minta tunjukkan dalam ledger atau account lah. Rekod dalam account. Ataupun soalan minta tunjukkan dalam journal am. Terbitan saham ni tadi. Tunjukkan dalam journal am. Ada dua. Tengok soalan. Tapi yang biasa soalan minta ni lah. Yang ni. Yang ni. Ni yang biasa soalan minta. Kadang-kadang ni minta journal am. Sama je benda ni. Saya orang ledger. Saya lagi faham ledger, debit kredit. Kan? Jadi saya akan bayangkan dulu ledger, baru saya buat journal am. Ada orang dia faham journal am dulu. Daripada journal am kena buat ledger. Kalau ikut kitaran perakaunan, mesti kita kena buat journal dulu kan. Baru kita buat ledger. Anyway, tak apa. Masing-masing. Okay. Dan yang ketiga, biasanya skop soalan dia akan tanya kita, dia nak uji kita tentang dividen. Dividen ni apa? Dividen ni pemegang untung perniagaan yang akan diagih-agihkan kepada pemegang-pemegang saham. Sebab kalau milikan tunggal, untung seorang-seorang. Kalau perkongsian, untung kita kongsi untung, agihkan, bagi, hantar ke akaun semasa masing-masing. Betul tak? Cikgu. Tapi kalau syarikat berhad, Ada orang nak masuk. apa? Terkejut Dan. Itulah. Aku dah bagi masa tadi. Sekejap Siti Soleha ni siapa? Syuhada. Oh, mak dia. Kakak dia. Kakak dia. Oh, kakak dia. Dah. Kat mana aku tadi? Okey, masih nampak skrin saya ni? Nampak. Alright. Nampak. Belum gabung lagi Bila dah. Bila tak. Okey, dividen ialah untung yang akan diagih-agihkan kepada pemegang-pemegang saham. Dividen, untung lah. So kita kena aware ada dua jenis dividen. Sama ada dividen interim ataupun dividen akhir. Interim ni sebelum tutup buku. Biasa tengah-tengah tempoh perakaunan kita bagi. Akhir ni lepas tutup buku, maksudnya lepas tahu untung baru kita agihkan. Dan pengiraan ni ada sikit berbeza untuk pemegang saham keutamaan dan pemegang saham biasa. Okay. Alright, kita akan tengok nanti. So tiga benda ni, pastikan tahu kira. Apa yang kita nak kena tahu kira ni? Modal diterbitkan. Kita nak tahu berapa modal share keutamaan diterbitkan, berapa modal share biasa diterbitkan. Yang kedua, kita kena pastikan kita tahu macam mana rekod terbitan ni. Sebab ada isu, kadang-kadang terlebih langgan, terkurang langgan, macam ni kita nak buat. Dan yang ketiga, tentang dividen, keuntungan yang nak diagih-agihkan kepada pemegang saham ni, macam nak kira. Cikgu. Ya. Adam nak masuk. Terkejut lagi Dan. Lagi 49. Ada ingat? Okay, tak apa. Tolong beritahu saya sebab saya tak aware, saya tak nampak. Sebab saya dah present kat awak, saya tak dapat tengok skrin saya dah. Okay. Tengok soalan, jom tengok soalan. Kita banyak je pun tak guna, tengok soalan. Okay, ini soalan. Kita tengok Terengganu. Keluarkan Terengganu. Siapa yang dah buat bodoh je lah. Siapa yang belum buat sama-sama dengan saya. Okay, soalan keluar. Apa kita perlu buat? Tengok dulu soalan nak apa kan. Anda dikehendaki merekodkan terbitan share ke dalam ni. Kena buat account. Kena rekod account. Dua, B diminta kita tunjukkan dalam PKK.
Tiga, dia minta kita kira dividen interim dan dividen akhir. Tengok. Tiga-tiga aspek tu ada. Tak ada pun suruh kira cikgu. Ya, habis kau nak rekod dalam akaun ni, nak rekod pengguna, kenalah tahu berapa banyak diterbitkan. So nak tak nak memang kena kira dulu berapa modal yang diterbitkan. Apa modal, apa share yang dia jual dan berapa. So kita tengok dulu. Baca soalan, dekat soalan ada maklumat. Ingat, the account ialah kemahiran keluarkan maklumat daripada soalan. Okay. Nurse Hartanah. Oh, Nur Sehartanah. Okay. Dia terbitkan 3 juta 8% saham keutamaan. Ni harga dia. Dan 2 juta share biasa. Ni 10, semua share telah dilanggan dan dibayar penuh. Perkataan ni penting ni. Maknanya semua telah dilanggan dan dibayar penuh. Kan? Tak ada terkurang langgan, tak ada terlebih langgan. Tarikh pun penting. Kita kena tahu 1 Mac ni. Okay, 30 Jun, syarikat telah bayar dividen interim bagi pemegang saham keutamaan dan 4% bagi saham biasa. Okay, nanti ni tentang dividen kan kita tengok benda ni. Lepas tu, pada 3 Ogos, awak baca soalan awak 3 Ogos, syarikat memerlukan modal tambahan dengan menerbitkan, dia terbitkan lagi 1 juta 6% share keutamaan. Dan 1 juta share biasa. So awak tengok 3 Ogos ni, share keutamaan ni tak sama dengan share keutamaan tadi. Sebab share keutamaan tadi dia 8%. Sekarang ni, 3 Ogos dia terbitkan lagi, ini share keutamaan yang 6% pula dividen dia. So tak sama, dia akan ada 2. Modal dia akan ada 3 lah. Maksudnya dia akan ada modal share keutamaan 8%, dia akan ada modal share keutamaan 6%, dan dia akan ada modal share biasa. Dia ada 3 dia jadinya. Clear? Siapa tak faham? Ada soalan? Tak ada. Okay. Dia minta kita rekod dalam akaun, 3 akaun ni. Bila kita nak rekod. Okay. First kali, kita kena kenal pastilah modal-modal yang telah diterbitkan ni. Share-share yang telah diterbitkan ni. So, calculate dulu. Disebabkan ada 2 tarikh terbitan ni. Ada 2 kali. Kita kira satu-satu lah. First kali pada 1 Mac lah. 1 Mac. Terbitan 1 Mac. Sekejap sikit. Terbitan 1 Mac. Kira dulu. First dia terbitkan apa? Modal share modal 8%. Allah. Sekejap. Modal 8% share keutamaan. Kira dia ialah unit kan? Unit kan? Berapa unit kita terbitkan ni? 3 juta unit. Tak dengar harga dia apa? Harga dia RM1. Ayam RM1. So kita akan dapat RM 3 juta ringgit. Okay. Boleh? Yang kedua, dia terbitkan apa tu? Tarikh yang sama, 1 Mac dia terbitkan modal share biasa. So kira pula untuk modal share biasa. Sama dengan berapa unit tu? 2 juta unit. Jangan tukar laptop lah. 2 juta unit kali berapa harga? 50 sen.
So berapa ni? RM 1 juta. Nak campurkan ke cikgu? Tak payah. Ini modal share keutamaan lain. Ni modal share biasa. Tak sama. Okay. Kita kena buka dua-dua akaun ni nanti. Okay, next. 3 Ogos. Terbitan 3 Ogos pula. Kira pula. Yang pertama diterbitkan apa tu? Saham keutamaan kan? Kita nak kira modal 6% share keutamaan. Tengok 6% ni lain ni. Sama dengan berapa unit? 1 juta unit. Darab dengan harga RM RM2. Mahal share ni. So kita akan dapat RM2 juta. Tengok modal mesti dalam RM Tarikh yang sama diterbitkan juga modal share biasa. Share biasa ni sama macam share biasa atas. So sekarang ni jumlah share yang biasa diterbitkan ni dua-dua ni lah. Kita akan buat dalam akaun yang sama, akaun modal share biasa. Okay, kita kira dulu. Berapa unit kali ni kita terbitkan? 1 juta unit, harga 50 sen. 1 juta unit kali RM 0.5. So, kita akan dapat RM 500,000. Cikgu, Ya. dia kata kurang langganan berjumlah 100,000 bagi. Oh, okey. Ini kurang langganan ni. Ada kan? Kat sini ada kurang langganan. Okey. Terima kasih Ain. Tak nampak pula. Semua share keutamaan langgan penuh manakala terdapat kurangan langganan 100,000 bagi share biasa. Okey. Wang kurangan langganan ditanggung oleh pihak penaja. Okey, ada kurangan langganan. Tak apa. Kalau ada kurangan langganan, kalau terlebih langgan, kita kena pulang sebab maksimum kita boleh terbitkan, contoh kita boleh terbitkan 1 juta. Kalau duit yang kita dapat collect 2 juta, kita kena pulangkan balik. Tapi kalau kurang langganan, kita nak terbit, nak dapatkan modal ni sebanyak 1 juta RM. So kita jual lah share-share kita. Tapi RM500,000 je orang beli. So terkurang langganan. Okay, kalau terkurang langganan ni, macam mana pun kita mesti kena dapat modal sebanyak 1 juta tu. Yang terkurang langganan tu ada badan yang akan tanggung. Macam nak rekod, kejap lagi saya tunjuk. Boleh Boleh? Okay, terima kasih Ain. Okay. Nak rekod. Ingat. Nak rekod terbitan saham ni, terbitan share, ada 3 akaun yang terlibat. 1, akaun permohonan. 2, akaun modal. 3, akaun bank. 3 akaun ni kena ada. Okay. Akaun permohonan dengan akaun modal ni, dia bergantung kepada saham yang terbitkan. Kalau syarikat tu ada terbitkan dua saham keutamaan dengan saham biasa, jadi dia akan ada 2 akaun permohonan, iaitu permohonan saham biasa dan saham keutamaan, dan dia akan ada 2 akaun modal, iaitu akaun modal saham biasa dan saham keutamaan. Bank satu je. Sebab duit dia ni akan masuk ke dalam bank yang sama. Okay. Alright, kita tengok terbitan yang pertama dulu. Ada 2 ni. So kita selesaikan satu persatu. Okay. Tengok, ada modal diterbitkan modal 8% share keutamaan. So kita kena settlekan 2 akaun ni dulu. Buka akaun modal permohonan 8% share keutamaan. Dan kita kena buka akaun modal 8% share keutamaan. Buka dulu. Okey, sediakan ruangan lah, bergaris lah, buat kotak, buat ledger. Akaun
permohonan share 8%. Sorry. Kau permohonan terbalik. 8% share keutamaan. Satu. Kau satu kena buka. Yang kedua, kita kena buka akaun modal 8% share keutamaan. Yang ketiga, kita buka akaun bank. Dah buka dah? Ainin dah buka belum Ledger? Tengah buka. Okey, saya bagi 2 minit buka Ledger. Sediakan, maknanya kalau kat sini setiap ni 2 dah. Modal 6%, 8% share keutamaan, 2 akaun nak kena buka. Share biasa 2 akaun nak kena buka. 6% share keutamaan ni, modal 6% lain pula. So 2 lagi dah 6, campur akaun bank 7. Sediakan 7 Ledger. 7 Ledger. Sekejap. So jangan semak-semak satu muka tu maksimum 4 ledger je. Bagi 4. Jangan sampai 5, 6. Awak kena selesa. Pemeriksa pun kena selesa nak tanda. Kalau rapat-rapat nanti dia pening. Okay, teruslah. Saya terus buka lah akaun yang ada. Akaun permohonan share biasa. Partner dia akaun modal share biasa. Akaun bank tak payah buka, dah ada tadi. Next, saya akan buka akaun permohonan 6% share keutamaan. Tadi 8%, ni 6%, so tak sama. Di dua akaun yang berbeza. Alamak, tak cukup. Tak cukup akaun. Saya buka satu lagi kat sini. Akaun apa? Akaun modal %6 share keutamaan. Akaun bank tak payah buka, dah ada tadi. Dah? Dah? Dah. Okay. Tips. Permohonan ni sentiasa debit. Modal sentiasa kredit. Ingat ni je tak apa. Bank kita akan dapat tengok nanti dengan sendiri. Okey, tak apa.
So yang pertama, selesaikan modal yang terbitan pertama ni. So kita rekod terbitan ni tarikh. Bila kita buat rekod terbitan saham ni tarikh penting tarikh penting. So terbitan pertama tarikh dia kita jual pada Mac kan 2019. So permohonan ni, akaun permohonan ni debit. So kita debitkan lah 2019 Mac 1. Berapa yang kita kira tadi tu lah. Ni 3 juta. So 3 juta lama. Tak cukup ruang ni. 3 juta. Catatan bergu dia dengan modal ni. Dua ni dia ni adalah catatan bergu. Dua ni. Satu debit, satu kredit. So modal pula kita kreditkan. Mac 1. 3 juta. Catatan bergu. So butir dia ialah akaun yang satu lagi lah kan. So ini permohonan. Butir dia akan jadi modal 8% share keutamaan. Macam tu. Sini akaun modal. So sini akan jadi akaun dan butiran dia ialah permohonan 8% share keutamaan. Soalan dekat sini. Soalan. Ingat permohonan catatan bergu dengan modal. Permohonan debit, modal kredit. Permohonan debit, modal kredit. Permohonan debit, modal kredit. Tarikh yang sama, kita ada terbitkan juga share biasa kan. So kita akan buka akaun permohonan share biasa. Yang mana kita akan debitkan juga tarikh yang sama 2019 Mac 1. Berapa tadi kita kira? Tengok balik pengiraan kita. Modal share biasa 1 juta. 1 juta. 1 juta. Catatan bergu untuk permohonan ialah modal. So permohonan share biasa kita debitkan. Satu lagi kita akan kreditkan modal share biasa. Tadi permohonan, ni modal. So tarikh yang sama 2019 Mac 1 1 juta. Butir macam tadi terbalik. Ini kalau permohonan ini modal. Modal share biasa. Sini modal. Catatan bergu di butiran dia ialah permohonan share biasa. Permohonan catatan bergu modal. Kalau share biasa, share biasa. Kalau share keutamaan, share keutamaan. Boleh? Soalan? Boleh. Okay. So ini yang kita terbitkan, kita offer ke orang beli. Okay. So yang next ialah tadi baru orang mohon. Sekarang bila dah mohon dia kena bayar lah. Sebab kat sini kata semua share itu terlanggan dan dibayar penuh. Bila? 10 Mac. Tarikh ini baru kita dapat duit. 10 Mac. So bila orang mohon, orang dah bayar, sekarang melibatkan duit. Duit dah masuk. So first kali. Next, baru kita nak libatkan akaun yang ketiga ni, duit. Kita dapat duit kan? So kalau duit masuk, kita akan debitkan lah bank. Duit masuk. Pergi ke akaun bank yang kita dah buka tadi. Bila ni? 2019 Mac 10 baru kita dapat duit tu. Berapa banyak kita dapat duit? So sekarang ni satu-satu lah kita selesaikan share keutamaan dulu. Betul? Kita dapat daripada share keutamaan sebanyak 3 juta. Masukkan dekat akaun bank 3 juta. So duit tadi apa ni? Siapa bagi kita duit ni? Pemohon kan?
Jadi catatan bergu dia dengan permohonan 8% share keutamaan. Permohonan. Dengan permohonan. Catatan bergu. So, pergi kat permohonan 2019 Mac 10 kita dapat duit 3 juta. Ni butiran dia. Bank. Siapa tak faham kat sini? Okay, bila kita buat akaun ini, ledger untuk terbitan saham ni, dia mesti melibatkan 3 ni je. Dia antara dia. Debit sini, kredit sini, debit sini, kredit sini. Tak ada melibatkan akaun lain. 3 ni je. Okay. So, implikasi dia, kita nampak kat sini, permohonan akan sama. Debit sama dengan kredit. Maksudnya tak ada baki. So, akaun permohonan ni adalah akaun sementara. Dia akan tertutup dengan sendirinya. Dia mohon 3 juta, dia orang bayar 3 juta. Selesai, tutup. Dan kesan yang kekal ialah sekarang ni syarikat ada modal 8% share keutamaan kredit. 3 juta. Modal selesai kredit tu 3 juta. Dan duit tu dah pun masuk dalam akaun bank syarikat 3 juta. So, ini yang kekal sekarang ni. Permohonan tu sementara je. Clear ke tak ni? Clear. Ada soalan ke tak ni? Berapa markah ni? 9 markah tu guys. Come on lah. 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15. Uish. 20 markah. Full ni, soalan full ni. Terengganu keluarkan soalan full. Senang ni 20 markah. Okey. Utamaan dah selesaikan pula share biasa. Sekarang ni dapat pula duit daripada share biasa. Dapat duit, masukkan dekat dalam bank. Tarikh yang sama kan. 10 hari bulan lagi. Berapa pula dapat ni? 1 juta. Dapat daripada siapa? Permohonan share biasa. Catatan bergu, jangan tinggal. So pergi dekat share biasa, permohonan, di ke bawah pula. Permohonan share biasa 2019 Mac 10 ini bank 1 juta. So macam tadi juga akaun permohonan untuk share biasa ni pun akaun sementara. Dia akan tutup dengan sendirinya. Debit sama kredit tutup, tak ada baki. Yang kekal ialah sekarang ni dah dapat duit. Syarikat dah dapat duit 1 juta daripada permohonan share biasa. Dan mereka-mereka ni akan jadi modal share biasa kita. 1 juta. Dan selesai. Soalan? Boleh? Dah buat belum? Boleh. Siapa yang tengah buat lagi? Boleh saya teruskan? Boleh. Ada soalan? Tak ada. Okey, cantik. Senang. Okey, next. 1 Mac selesai. Tapi kita ada terbitan kedua ni, 3 Ogos. Terbitkan. So macam tadi juga, first kali rekodkan terbitan dulu. Terbitan mula apa? Permohonan dengan modal. So yang ini ialah modal 6% share keutamaan. Tak sama dengan 8% share keutamaan tadi. Ini share yang lain. Ini jenis share yang lain. So kita kena buka lah akaun dia. Berapa yang kita terbitkan tu? 2 juta Modal diterbitkan 2 juta. Okay. So kita buka akaun permohonan dengan akaun modal share keutamaan. Permohonan debit. 2019 bila ni tadi? Ogos berapa bulan? 3. Ogos 3. Okey. 2 juta kan? 2 juta. Catatan bergu dengan akaun modal dia. 2 juta juga. 2019 Ogos 3 2 juta. Butir ialah catatan bergu kan? So antara dua ni lah. Kalau permohonan sini akan jadi
modal 6% share keutamaan. Yang ni tajuk dia modal. So ini akan jadi permohonan 6% share keutamaan. So jangan confuse 6% ni bukan kita nak kena kali tau. 6% tu nama dia, nama share tu. Nama dia. Dia akan guna, kita guna 6% tu nanti masa nak kira dividen dia. So jangan pula dekat soalan ni, 6% awak kali pula untuk dapat nama tu. Bukan, salah lah tu. Kita tak faham tu. Okay, nama dia memang 6%. Nama dia memang 8%. So nak kira modal diterbitkan ialah unit yang kita terbitkan kali harga. Tak ada kena-mengena dengan 6%. 6% tu untuk kira dividen. Okay. Okay. So, satu. Next, dia terbitkan apa lagi? Dia terbitkan share biasa lagi kan? So, share biasa dah ada, tak payahlah buka lagi. Pergi kat share biasa. Permohonan, jadi kita tak tutup dulu lah sebenarnya permohonan ni Yang tutup dulu tadi. Kita memang tak tutup pun, tak suruh tutup pun. Okay. So, sekarang ni Ogos pula. Ogos 3. Berapa? 500,000 500,000. So, permohonan dengan modal. Ogos 3. 500,000. So, butir ini permohonan. Kalau permohonan ini ialah modal lah. Modal share biasa. Sini modal, sini akan jadi permohonan share biasa. Okey. Rekod terbitan dulu. Lepas tu, kita tengoklah macam mana pula. Berapa tu collection, berapa dia bayar, bila dia bayar, cukup tak bayar. Ni ada isu sikit kan. Pada tarikh tutup permohonan 11 Ogos, semua share keutamaan telah dilanggan penuh. Okey, kita selesaikan share keutamaan. Share keutamaan selesai. So, share keutamaan 6% tadi. Ni kan. So, semua pemohon bayar kan. So, bayar, kita akan dapat duit masuk dalam bank. Rekod kat bank. Berapa bulan? Ogos 11 kan? Ogos 11. Permohonan 6% share keutamaan. Dia bayar semua sekali. Kita dapat 2 juta. Betul? Catatan bergu dengan permohonan tadi lah. Permohonan 2019 Ogos 11 dia bayar bank 2 juta. So, selesai. Permohonan tak ada masalah. Kita akan dah ada ni, duit dah masuk. 6. Okay, sekarang ni tentang share biasa pula. Okay, apa dia kata share biasa? Semua, okay. Manakala terdapat kurangan langganan berjumlah 100,000 bagi share biasa. Wang kurangan langganan ditanggung oleh pihak penaja jamin pada 15 Ogos 2019. Macam mana nak buat ni? Okey, tengok permohonan. 500,000 ni kita dapat semua ke? Tak. Tak kan? Kita dapat berapa je? 500,000. 400,000 lah. 400,000. 400,000 kan? Tolak cikgu. Tolak. Sekejap. Double confirm. Betul ya ke? Betul tolak. Kan? Tolak kan? Tak nak rekod macam mana? Dekat Bank berapa? dekat bank
400,000. Kan kita dapat 400,000 je kan? Okey. Berapa hari bulan? 11 hari bulan juga. Sini 400,000. Ni butir dia apa ni? Siapa bagi kita duit ni? Permohonan share biasa. Okay. Yes. Betul. Permohonan share biasa. Catatan bergu kat share biasa tadi kan? Ni, sini betul. Ogos 11. Bank 400,000. Tak cukup lagi 100 ni. Macam mana kita nak buat ni? Kalau kita rekod based on apa yang kita dapat macam inilah. Yang cikgu yang langganan ditanggung tu tak payah Kena rekod. Kat Bank yang modal. tanggung. Oh. Dia dengan bank dia dengan bank. Ada orang tolong bayarkan sebenarnya. Ada orang tolong bayarkan. So, permohonan ni tak tutup ni, tak cukup. Kalau macam ni kita dapat duit ni 11 hari bulan kan. Dapat duit. So, tak cukup. Ada orang tanggung lagi. Lagi 100,000 ni untuk kita tutup akaun ni. Dan orang yang menanggung tu dia akan masukkan duit kat bank kita jugalah. Tarikh yang sama. Catatan bergu kat sini juga. Permohonan juga. Cikgu, dia 15 Ogos kan cikgu? Tarikh yang orang tu tolong bayar Kan? Betul. Penaja akan bayar 15 Ogos, sorry. So kat sini tarikh dia lain. Kat sini tarikh dia lain. Kat situ je beza dia. Sini tarikh 15 hari bulan. Yang awal-awal yang masa permohonan share biasa. Lagi 100,000. Situ. Boleh. Yang penting, akaun permohonan tu kena tutup. Settle. Sebelah debit, 500,000. Kan? Mereka yang mohon ni 400,000 je dapat. Dia orang bayar 400,000 je. 1,000 orang ni tak jadi beli. So, bila tak cukup ni, ada penaja yang kena tanggung. Sebab nak buka syarikat berhad ni kena ada banyak prosedur dia, proses dia. Antaranya mesti ada orang sanggup ambil tanggungjawab. Macam gini ada tanggungjawab macam ni kan. Bila kita nak dapatkan modal 500,000, offer kat public tapi public tak nak beli. Kan? Tak yakin dengan syarikat ni. So, penaja kena tanggung 100,000. So, 500,000 debit, 500 kredit tutup sendiri. Akaun apa-apa pun, akaun permohonan ni akan tutup dengan sendiri. Okay. Cuma bezanya bila ada terkurang langgan ni, macam ni lah. Kita kena asingkan penerimaan tu 2 kali lah. First, yang dapat daripada pemohon itu sendiri. Yang kedua, yang tak cukup tu dapat daripada penaja. Boleh? Soalan? So kita tengok last kali bila yang apa tu ketetapan dia yang sepatutnya. Sekarang syarikat ada modal share keutamaan 3 juta. Kan dia terbitkan tadi 800 3 juta. Lepas tu share biasa dia ada 1 juta tambah 500,000, 1.5 juta. Betul lah, first kali dia terbitkan dapat 1 juta, kali kedua dia terbitkan dapat 500,000. Dan ada 2 juta modal 600 share keutamaan. Dan duit-duit ni telah pun syarikat dapat, dalam akaun bank ada ni. Semua ngam. Boleh? Boleh. Okay, dividen nanti dulu. Saya nak
awak buat M2 Johor pula. Tu dia minta tengok akaun permohonan, akaun modal. Akaun permohonan share biasa sebab ni dia minta. 3 apa? Rekod kan ni journal lah. Okay, lepas ni tengok journal pula. 4 journal juga. 5 tak ada pengiran. So buat ni lah. Buat Johor. Buat A tu dulu. Nanti lepas ni kita nak masuk. Kita nak tengok dekat macam mana kalau dia tak minta ledger, dia minta journal. Ada. Kita kena buat journal pula. Cuba buat 4 markah. 4 kali 5 minit. 6 minit. 6 minit. Oi. Cikgu, Yep. kan kalau penulisan tarikh tu kan memang penting kan? Tapi dia dapat markah ke? Macam mana cakap? Ni siapa ni? Mira. Oh, Mira. Macam mana entahlah dapat markah ke tak. Markah bukan kat situ, markah kat sini, betul ke tak. Tapi saya takut skema dia ialah dia mesti tarikh yang sama, amount yang betul. Sebab saya takut macam kita salah tulis tarikh kan, contohlah kan. So dia kira dia tolak markah ke tak? Tak tahu. Tu cakap ada skema yang dia syarat dia mesti tarikh yang sama, mesti tarikh betul. Cerita dia jangan buat salah lah, tengoklah balik betul.
Kalau Dia- ya kalau. Jangan kalau-kalau. Buat betul-betul. Kalau tu doa. Okay Mira, boleh tak? Tengok elok tari dia. Okay ke? Dia ada tari terbit, dia ada tari bayar. Kita tengok dulu tu tari tu. Okay. Dah belum? Okay, tolong. Siapa ni? Dia terbitkan apa ni? 1 juta, okay, RM1. 400,000, RM1.5. Apa pula? RM1.5. Berapa jadinya? 1 juta tu lah. Okay, permohonan bila ni? 2019 Jan 1. 2019 Januari 1. Modal 6%. Share keutamaan 1 juta. Ketam bergu permohonan RM600 share keutamaan 1 juta. Betul Buat betul tanda Lepas tu dapat duit bila 31 Januari 2019. Ketam bergu. Okay, cek ni share keutamaan dulu, permohonan dia, modal dia, bank dia. Biasa pula dia terbitkan berapa ni? 4 juta RM1.5. 400,000 RM600,000 lah. Belum tak? Dah juta je. Juta tu? Ada 6 kosong. 4 juta lah. Jadi 6 juta lah. Yes. Yes. Januari 1 modal share biasa 6 juta. Catatan bergu kat sini dengan modal Januari 1 permohonan share biasa 6 juta. Lepas tu dapat duit bank permohonan share biasa 6 juta. Kata bergu ini sekejap 2019 Januari 31 bank 6 juta. Okay, check. Sama tak? Ni soalan? Tak ada. No. Okay, ngam, senang Pak Bakar dah dalam tangan.
Okey. Lepas tu soalan dia minta apa ni? Soalan minta dividen. Okey, dividen. Dividen nanti depan ni. Cikgu, Ya. cikgu boleh tak terangkan balik Yang mana? apa tentang Cikgu, Amal tak faham, cikgu. apa, saya tak berapa faham. Siapa ni? Edina. Okey, apa yang tak faham? Nak tahu juga. Saya tahu tentang akaun permohonan tu, modal letak kat belah debit, lepas tu nanti akaun modal pula letak permohonan belah kredit. Ha. Sampai situ je saya faham. Ni dua ni. Ni. Satu debit, satu kredit. Okey, kalau macam itu hafal ni lah. Awak kena hafal ni lah. Apa salah ni? Tolong hafal step ni lah. Kena hafal. Okey. Nak rekod satu. Ni urus jaga pertama. Debit permohonan. Kreditkan modal. Ni lah. Debit apa yang kita buat ni? Debit permohonan, kredit modal. Ni step pertama. Okay. Dia adalah 2 step je. Ini 1 step pun. Dah mohon kena bayar. So step kedua ialah debit bank, kredit permohonan. So kalau dia ialah terbitan saham utamaan, so kita kena buka akaun permohonan 8%, katakan 8% share keutamaan, dan kita kena buka akaun modal 8% share keutamaan. Dan bila dia masuk bank taklah, bank je lah. Kredit kan akaun permohonan 8% share keutamaan. Dua ni je. Satu rekodkan permohonan masa nak terbitkan. Next saya rekodkan duit yang mereka bayar. Sebab orang mohon ni nak mohon jadi pemegang saham, dia kena bayar lah. Okay. Kalau kata yang diterbitkan ialah saham biasa, masih lagi ini akaun yang terlibat, ini urus niaga, dua je. Satu rekodkan permohonan terbitan tu, satu rekodkan pembayaran tu. Sekejap. Okay, kalau kita nak rekod terbitan saham biasa pula, sama juga dua proses ni, tapi kali ni ialah kita kena buka akaun permohonan share biasa dan modal share biasa. Nanti dapat duit, debit bank, kreditkan permohonan share biasa. Dah, tu je. Jadi yang banyak-banyak sebab dia ada dua jenis saham keutamaan, 6% dengan 8%. So dapat banyak, tak ada apa pun. Permohonan, modal. Debit bank, kredit permohonan. Siapa yang tak faham tadi? Dina? Ya. Dah Faham. Faham ke tak? Faham. Faham Tapi ke tak? saya pening sebab ada dua benda je, yang share biasa dengan share keutamaan tu. Awak pening apa? Kenapa? Tak, tadi kan ada banyak, ada share keutamaan,
yang 8% share keutamaan, lepas tu 6% Tu share keutamaan, saya lepas tu cakap. ada share biasa. Okey, tu yang 8% tu bukan kita ada benda nak kena kali pun tak. Itu memang nama dia. Nama dia adalah 8% share keutamaan. Satu lagi, saham yang syarikat boleh jual, nama dia 6% share keutamaan. Itu nama dia. Okey, jangan confuse. Itu nama dia. Mana? Amar? Okey cikgu. Amar? Kau faham tak, Amar? Amar tak tanya orang lain boleh cakap pula. Amar tak Faham. Amat tipu kau. Kau tanya sendiri lah. Apa yang kau tak faham? Tanya. Saya faham kau. Jason. Mana kau faham? Engkau ya. Kau kan belajar sekali ke apa ni? 4 people in one house. Oh. Dah tu tak faham cakap lah. Boleh. Tak payah kau. Anik fahamnya, kena tanya Anik. Cantik. Kecoh. Cun. Kita tengok saya ulang balik. Ada 2 step kan. Tengok 2 step tu apa? Tadi step pertama apa? Permohonan dengan modal. Tengok satu ni. Kita tengok yang contoh 6% share keutamaan ni. Kita kira dululah. Okay, nak kira dulu. Berapa share keutamaan ni? Diterbitkan 1 juta unit 6% share keutamaan. Jangan kau kalikan 6% dengan 1 juta ni. Ini nama dia ni. Ini nama dia. Nama dia mah. Nama dia ni. 6% share keutamaan ni nama dia. Unit yang dijual ialah 1 juta unit. Harga dia ialah RM1. So berapa yang akan diterbitkan? 1 juta unit kali RM1, RM 1 juta. Ada 1 juta ni kita nak kena rekod. Nak kena rekod, guna benda ni. 3 akaun terlibat. Permohonan modal dengan bank. Permohonan modal dengan bank. Yang pertama, permohonan dengan modal. Yang kedua, bank dengan permohonan. Okey, sekejap. So tengok yang pertama, 1 juta dia macam ni terekod. Permohonan dengan modal. Permohonan 6% share keutamaan, modal 6% share keutamaan. Permohonan debitkan 1 juta. Tengok, saya debitkan 1 juta. Modal kita kreditkan 1 juta. Catatan bergu, XY. Akaun ini nama dia permohonan, kita debitkan. Catatan bergu kita kreditkan dengan modal. So ni butiran dia lah modal lah. Modal 6% share keutamaan. Catatan bergu. Tak boleh catatan bergu lagi. Okey. Satu. Yang kedua, bank dengan permohonan. Bank ni. Bank. Kita debit kan. Debit bank. Dengan permohonan. Kredit permohonan. Catatan bergu. So dua ni. So ini bank dengan mana tadi? Dengan akaun permohonan lah. Permohonan 6%. Ini bank. Butiran dia. Dah, tu dia selesai. Lepas tu share biasa pula. Lepas tu share biasa pula dengan share biasa. Benda yang sama. First, permohonan dengan modal. Share biasa. Tengok, debit permohonan. Kredit modal. Catatan bergu. Debit, kredit, catatan bergu. Next, ialah bank dengan permohonan. Tu bank ni share biasanya pula. Dengan permohonan, catatan bergu. Dah. Selesai. Rina okey? Okey. Ama? Syuhada? Tanya lah, dah tak ada benda nak, dah tak ada masa nak malu lah. Tanya je lah. Tapi jangan lambat sangat ni, kita nak terus ni baru nak tanya. Masa tadi tak faham tadi tanya. Tanya terus. Okey. So yang ketiga ni macam saya tunjuk tadi lah ni. Inilah jurnal dia, jurnal am tu. Ni ada. Debit permohonan, kredit modal.
Yang kedua, debit bank, kredit permohonan. Inilah journal am. Tapi soalan yang ketiga ni, dia minta kita buat journal. Tunjukkanlah. Okay. Kita akan rekodkan dalam journal dan ledger ni lah share-share yang telah diterbitkan yang kita telah jual. Okay. Satu markah je. First kali tajuk lah. Sediakan dulu Sediakan dulu journal am awak. Tajuk dia, alamak, salah pula. Sediakan ruangan, sediakan kertas. Tajuk dia journal am. Ini tarikh, ini butir, ini debit, Cikgu. sorry. Ya, Cikgu. ya. Kan soalan 1 dengan soalan 2 tu, dia kan dua-dua dah minta journal am. Kalau saya gabungkan, tapi tulislah 1 dengan 2 tu boleh ke? Boleh. Tarikh kan, tarikh. Boleh. 1 dengan 2 ni boleh. Gabungkan je lah Okay. Journal am butir. Ini RM kurungan debit. Ini RM. Allah. RM kurungan kredit. First kali nak buat apa tadi? Jadi kita nak rekodkan terbitan. Okay, kita tengok berapa kita terbitkan ni. 7 juta unit share biasa, harga RM1. So berapa modal diterbitkan? RM 7 juta. Ini yang kita nak rekodkan. Dan satu je sekarang ni, tentang share biasa je ni. So apa kita nak buat, Ma? Satu apa, Ma? Debit apa, Ma? Ma? Debit. Debit. Macam nak rekod ni? Macam rekod RM70,000 ni? Satu. Nak buat apa dulu? Debit apa? Ego, Ahmad dah cakap Ego. Debit apa ni? Saya tunggu dia cakap ni. Oi. Ya. Debit apa? Ego, ya. Ya, okey, minta maaf. Cikgu minta cikgu saya tak faham. Minta maaf. Korang diamlah korang. Tadi kata dah faham. Tak. Ni yang part journal. Yang soalan first tadi yalah. Yang A tu saya faham. Korang janganlah gelak. Yang mana yang ni? Yang ni dah saya tanya. Kita nak kena buat apa? Yang ni dah saya tanya. Tu saya terlepas pandang rasanya. Minta maaf Ego. Ini yang saya tanya, macam mana nak buat tadi? Kita dah tahu kita dah kira RM7,000. Saya cakap, okay, kita kena buat ni, debit permohonan, kredit bank. So debit permohonan, kredit dengan modal. Yang kedua kita nak kena buat apa? Astagfirullahaladzim. Korang sekejap. Jadi kita kena letak kat dalam journal am tu. Tak, saya tanya ni, saya tak tanya journal am lagi, saya tanya ni. Yang dua benda kita nak kena buat. Astagfirullah, ya Allah. Cikgu. Bank. Edit bank. Kredit permohonan. Sama cikgu, saya Ini je dua benda, permohonan dengan modal, bank dengan permohonan. Permohonan dengan modal, bank dengan permohonan. Permohonan dengan modal, bank dengan permohonan. Tu je. Ya, saya nak salin. Korang sini, masuk sini. Sini, belajar. Kalau bentuk kerja yang salah Cikgu, salah satu dengan dua tadi. Okey, dah. So, buat journal am.
kita based on apa yang kita nak buat tadi lah ni. Based on ni. So rekodkan permohonan dulu. Tarikh dia. Bila kita terbitkan tarikh 2020 Jun 30. So first kali permohonan share biasa. Kan satu, debit permohonan share biasa. Kita akan tunjukkan perkara yang kita debitkan dulu. Kredit modal. So bila kredit kita ketengahkan sikit. Modal share biasa. Pak, ni yang kita buat ni sekarang ni. Step pertama. Tadi kita buat dalam bentuk ledger T. Buka akaun permohonan, debitkan. Buka akaun modal, kreditkan. So ini bentuk journal arm, bentuk penyata, bentuk memanjang. So berapa kita terbitkan? 7 juta kan? 7 juta lah masukkan. Debit, kreditkan. 7 juta. Penerangan. Nak buat penerangan, buat. Merekod terbitan share biasa. Kalau kita terbitkan share keutamaan, tulislah merekod terbitan share keutamaan. Share 6% keutamaan. 6% share keutamaan. Macam tu. Okay. Next kita nak rekod. Permohonan dan bank. Permohonan kan. Bank kan, duit yang kita dapat ni. Okay. Ni ada lebihan ni. Jumlah wang yang diterima ialah 10 juta. Kita dapat 10 juta ni. Betul? So rekodkan dulu duit yang kita dapat. Berapa bulan tu? 31 Julai. Julai 31. Bank. Kan? Rekod duit masuk. Kita dapat, orang bagi kita. Pemohon ni bagi kita berapa? 10 juta. Betul. Catatan bergu dia apa? Permohonan. Permohonan share biasa. 10 juta. Okey. Kita telefon ni. Penerimaan daripada share biasa. Terbitan share biasa. Okey, nak buat macam mana lepas tu? Okey, kita tengok kalau ikutkan apa yang kita buat, kalau betul, alamak, sekejap. Kalau buat bentuk T sebelum ni, kita 3 akaun. Okey. Permohonan modal dengan bank. Kan? So first kali permohonan 7 juta kat sini. Ini ialah dengan modal. Catatan bergu 7 juta. Ini dengan permohonan. Clear? Okay, kat sini sekarang isu ni, bank. Kita dapat 10 juta kat sini. Sini daripada permohonan. Dia kemohon ni. So catatan bergu kat sini. 10 juta. Ini bank. Okey. Nampak tak sekarang apa yang berlaku ni? Saya cakap, Yang akaun tu tak apa cikgu. Tak, saya nak terangkan. Nak buat apa lepas ni? Saya nak terangkan. Ini kan yang kalau dia buat ledger, kita buat ni tadi. Permohonan
dengan modal. First kali, catatan pertama, betul? Betul. Ain? Ya. Okay. Next, ialah kita nak rekod duit masuk tu, bank dengan permohonan. Oh. Okay, kalau ni 7,000 ngam lah. Ngam. Tapi sekarang ni tak ngam. So, kita punya base ialah dekat akaun permohonan ni. Permohonan kita mesti tutup. So, macam nak tutup sekarang ni? Macam nak tutup? Kita kena debitkan lagi 3 juta kan? Baru sama, 10 juta ni. 3 So, juta. ini kita akan pulang balik ni. Sebenarnya kita nak 7 juta je kan? So, ini ialah dengan bank. Catatan bergu, 3 juta. Sini, permohonan. Apa yang berlaku sekarang ni, kita dapat 10 juta tapi terlebih. Apa kita buat? Kita pulang balik 3 juta. Kita keluarkan 3 juta, bagi balik dekat pemohon. Nampak? Ini terlebih. So, kita keluarkan 3 juta, pulang balik kepada pemohon. Faham. So, at the end of the day, akaun permohonan dia akan imbang dengan sendirinya. 10 juta, 10 juta. Dah. Kita tengok kat sini permohonan. Dekat akaun permohonan. So, apa kita buat ni? Yang dua ni kita akan debitkan permohonan, kita akan kreditkan bank. So, ni kita kena buat ni. Tarikh sama ke cikgu? Sekejap. Alah, asal tak naik ni. Tarikh, tengok soalan sekejap. Bila dia pulang tu? Okay, 3. Pada tarikh yang sama. Pada tarikh yang sama kan? So, tarikh yang sama lah. Apa kita buat? Julai 31. Tarikh yang sama. Tak tulis Julai kot, tarikh yang sama kan? Okay. Kita akan kreditkan bank, debitkan permohonan kan? Debitkan permohonan. Share biasa. 3 juta, pulang balik kat dia 3 juta. Bank kita akan keluarkan 3 juta. Yang tadi apa? Bayaran balik kepada pelanggan. Bayaran balik kepada pemohon lah, senang. Pemohon. Tak nampak tulisan. Sekejap. Bayaran balik kepada Sekejap. Sangkut. Pemohon. Bayaran balik kepada pemohon. So tadi Mira tanya 1 dengan 2. Better kita buat sekali ya Mira sebenarnya kat sini. Buat 1 journal je. Walaupun 2 dia kat sini sebenarnya. 2 dia ialah kat sini kan. Ni 2. Ni 1. Ni 2. Cikgu, kalau dia kurangan macam tadi kan, macam mana nak buat? letak apa je lah kan cikgu? Terbalik je lah kot. Bank Okay. debit, kredit. Sekejap, kita tengok. Yang ni faham kan? Yang ni faham kan? Yang tadi kan? Faham. Okay, kita tengok kalau kurangan macam mana. Kita betulkan sikit. Allah, apa benda ni? Macam mana nak buat? Kita tengok kalau ada kurangan. Yang penting kita punya base ialah dekat akaun permohonan ni. Okay. Contoh. Sekarang ni 7 juta. Tapi kita cuma terima Lag, cikgu.
Saya boleh. Okey dah. Okey. Tapi sekarang ni kita terima 4 juta je. So kita rekod lah penerimaan kita 4 juta. Okey. So ini yang sepatutnya. Sekarang ni masalahnya ada kurangan ni. So kita nak kena buat apa? Letak bank. Kita nak cukupkan. Ni tak cukup kan ni? Ataupun bank tak cukup kan? Tak cukup berapa? 3,000. Tak cukup. 3 juta. So ini dengan Permohonan juga. So cukupkan dekat sini. Ini. So ini yang kita kena rekod. Tambahan catatan. Debit bank. Kredit permohonan. Akaun bank kita debitkan. Akaun permohonan kita kreditkan. So kita rekodkan, kita debitkan dulu kan. Boleh? boleh. Yang penting permohonan mesti sama. Mesti seimbang balik. Mesti sama macam yang diterbitkan. Maklumat diterbitkan. Ataupun sama debit kredit ni. Mesti sama kan? Okay. Dan dia minta apa? Dividen. Okay. Ni satu lagi. Anda merekod terbitan share ke dalam Jurnal Am. Abaikan keterangan. Tak payah buat keterangan. Lagi senang soal ni. 12 markah. Oh, dia minta kita buat ledger. Dia dua lah. Journal, lepas tu buat ledger. Yang 1, 2, 3 ni tadi, ni ledger. Account, ledger ialah account. Ini 3, 4 ni, dia adalah journal. Dan 4 dia minta kita buat ledger sekali. Boleh? Cuba buat ni dulu. Cikgu, kalau yang ni nak kena buat account dululah, ledger dululah kan? Tak, journal. Dia memang kalau ikutkan kitaran perkawanan kena buat journal dulu. Tapi nanti debit kredit dia cikgu. Dia kan catatan bergu kan? Masuk dekat. Tak pening ke? Tak pening. Tinggal ni journal awak. Ni journal tadi boleh buat kan journal? Boleh. So permohonan ni debit. Kita buka akaun permohonan, debit kan 7 juta. Butiran dia ialah akaun kita kreditkan. Okay. So awak tak perlu nak relate dia. Kalau awak faham dua-dua ni, awak tak perlu nak relate kan pun. Just buat journal, lepas tu buat ledger. Benda yang sama. Boleh. Kalau awak selesa nak buat ledger dulu, buat ledger. Tapi namakanlah B. Dah buat ledger, okay ni B aku. Walaupun awak buat tu dulu. Tak ada masalah. Okay. Untuk soalan syarikat berhad ni, dia mesti tanya ni. Dia jarang lah dia tak tanya sama ada minta buat ledger ataupun journal. Macam ni dia minta dua-dua. So nak tak nak kena tahulah. Rugi lah. 6 markah kan, 4 markah. Tentu 9 markah buat ledger. Jadi kena tahu lah. Geram lah kalau tahu tanya. Kalau tak tahu tanya. Rasa takut, rasa sedih. Kenapa aku tak tahu ni? Senang je sebenarnya. Senang je. Ingat ni je. 1, debit permohonan, kreditkan modal. Kalau tengah buat share keutamaan lah permohonan share keutamaan, kredit modal share keutamaan. Kalau tengah buat share biasa dua-dua ni. Yang kedua apa perlu kita buat? Ialah debit bank, kredit permohonan. Modal sekali, bank sekali, permohonan 2 kali. Sebab permohonan nak tutup. Satu lebih, satu kredit dia akan tutup. Kalau ada lebihan langganan, aku kurangan langganan, kita tengok macam mana cara kita nak tutup akaun permohonan tu. Itulah catatan bergu dia. Itulah yang kita nak kena buat. Yang penting tutup permohonan. Permohonan selesai, tutup. Okay, saya tak nak tengok masuk dividen lagi. Nanti lagi pening. Sekarang ni nak tahu cara kira modal yang kita terbitkan dan nak rekod macam mana nak rekod modal diterbitkan tu kan. Kita dah grip ni dulu. Grip. Dapatkan ni dulu. Cuba buat. Ni dia nak dua-dua. Buat journal, buat ledger.
Cuba buat. Ya, Cikgu. No. okey, boleh buat. Ada soalan tanya? Ya. Cikgu. Apa? Yang soalan Ya. dua memindahkan catatan regional arm ke Leja macam mana? Ledger lah. Sekejap. Yang ni. Ni ledger ni. Ni ya ni. Ni ledger T. Dia minta Okey. dua-dua. Journal dengan ledger ni dia hubung kait tau. Dia hubung kait. Benda yang sama. Naim Okey. Naim tanya kan tadi? Adam. Benda yang sama Naim. Adam buat dua-dua. Satu buat journal, satu buat ledger. Okey, baik bos.
Ya, betul. Lebihan kreditkan bank. Kreditkan bank, debitkan permohonan. Kalau kurangan, debitkan bank. Terbalik. Debitkan bank, kreditkan permohonan. Cikgu, Ya, kenapa 200,000? 200,000 soalan mana ni? Sekejap Oh ya, tak apa cikgu. Saya sudah tengok soalan. 200,000 kan? Dia terbit 800,000 unit. Harga RM1. So, modal diterbitkan 800,000. Tapi dia dapat RM1,000,000. So, ada lebihan lah ni. Kalau lebihan, debit permohonan, kredit bank. Ni jawapan. Cuba cek. Nak kena tutup ke akaun permohonan cikgu? Tutup tu, dia tutup. Memang tutup. Selama ni tak tutup pun. Dia tertutup sendiri. Dia automatik tutup. Dia tutup sendiri. Tak apa Mira, tak ada isu pun. Biasanya kita nak tutup akaun ni hujung tahun kan, hujung tempoh. Ni baru sebulan. Tapi bila hujung tempoh, hujung tahun nanti bila kita nak tutup buku, kita akan dapati akaun ni tak ada baki. Jadi dia akan tutup secara automatik dengan sendirinya. Ya Allah, pelis. 6 markah ni. 12 markah. Senang je. Cikgu, saya nak tanya soalan pekan. Okey, pekan. Okay. Pekan. Pekan ni Syarikat Mahat. Pekan yang mana Pekan yang mana? Bawah dia. Bawah dia. Bawah dia. Okey, pekan. Okey, right. Dia kata modal berdaftar 8% share keutamaan. Tapi tiba-tiba dia kata dekat syarikat telah menerbitkan 75% share keutamaan. Ralat ke memang macam tu? Tak, memang macam ni. Tak ada ralat-ralat. Okey, apa yang faham? Apa yang faham? Maksudnya? Apa yang awak rasa nak kena buat ni? Modal berdaftar apa? Yang dia daftarkan yang boleh diterbitkan. Macam ni? Dia boleh jual semua 1 juta ni. Kalau nak jual. Dia ada 4 juta unit share biasa yang dia boleh jual. Dan dia ada 1.5 juta unit share keutamaan yang dia boleh jual. Tapi syarikat dia hanya terbitkan 75% sahaja share keutamaan. So 75% daripada jumlah share yang dia ada, dia dapat 5 juta. Faham. Okay, boleh. Alright. Share biasa dia terbitkan 5%, separuh je. Jadi dia akan terbitkan 2 juta share biasa saja. Faham. So maksudnya 75% tu darab dengan 1,500,000 tu lah? Ya, darabkan unit. Darab. Peratus ni jangan kacau gini. Ni tak ada apa-apa ni. 8% ni memang nama dia. Memang 8%. Tak, maknanya tak payah darab dengan RM2.50 dululah. Ya, kita kira unit yang dijual tu. Baru kita kali dengan harga. Kan nak kira modal kan, formula apa? Modal
Modal ialah unit kali Harga. harga unit. So berapa unit kita jual ni? 75% daripada 1.5 juta unit ni lah yang kita jual. Okay. Okay, right. Amar faham Amar? Amar? Kau tengok apa tu? Ya, apa itu? Dah siap belum? Ni saya baru sampai yang B pula. Dua. Yang satu I. Dua yang mana? Inilah yang cikgu Ni. tengah buat ni, yang I. Yang dua. Roman 2. Tu. Ni, pekan. Ya. Okey. Baik. Jadi pelis tak buat pelis. Saya suruh buat pelis tadi. Tak dengar. Apa yang? Saya suruh buat pelis. Pelis. Ya, saya tengah buat pelis. A dengan B. B. Tengah B. Tengah C. Tengah B. Dah sampai mana? B. B. Tak tu. Kau diam. Okey, teruskan buat Ma, teruskan buat. Hai. Apa yang haid? Okey, ni tengok markah. Tengok markah. Tengok. Cikgu. Ya. Tadi saya buat apa nama leja dulu baru buat journal tau. Lepas tu bila nak buat journal ni kan saya tengok dekat akaun permohonan tu modal kan debit. Kenapa tak letak modal je dulu debit? Mana? Kat mana permohonan ni? Awak sekarang nampak mana? Nampak skema ni kat saya Sekarang ni awak tengah nampak skema Tengah nampak skema. Tadi saya terangkan tadi tak dapat tengok soalan Sorry ni. Penerangan tentang yang tadi 75% tadi tak apa. Okey. Apa ini soalan awak? Kan dekat akaun permohonan modal tu debit. Lepas tu bila nak buat journal kenapa tak letak je modal tu debit? Dia kena face account bukan detail dia. Ini dalam butir ni, ini ialah account ni. Ini ialah account. Okay. So, permohonan ni kita kena buka akaun permohonan. Nampak? Dia buka akaun permohonan. Ain, nampak? Okay. Debit. So, debit kan 800,000. Nampak Ain? Nampak. Okay. Butiran dia dalam ledger ialah akaun kita kreditkan. Di sini akaun kita kreditkan ialah modal share biasa. Apa tu butiran modal share biasa? Ain? Ain? Tak nampak? Cuba cikgu terang sekali lagi. Okey. Sekejap Iris. Permohonan Permohonan. Sebab dia kontra ni. Kontra, jangan salah faham, jangan salah faham. Dia kontra. Kita kena faham macam mana nak baca jurnal am. Macam mana nak baca jurnal am. Okay. Dalam jurnal am, butir ni ialah semua akaun yang kita kena buka. Akaun yang kena buka. So, ini akaun permohonan share biasa, ini akaun modal, ini akaun bank, ini akaun permohonan, ini akaun permohonan, ini akaun bank. Ini akaun yang kita kena buka. Faham Ain? Faham. Okay. Kalau macam gini kan, di hujung ini debit. Mesti debit. Bila dia ke tengah sikit, dia kredit. So maksudnya di permohonan share biasa bila kita dah buka akaun permohonan share biasa, 800,000 ni kita akan debitkan. Sebab dekat jurnal am dia debit.
debitkan. Fine. Oh, nampak. Butiran tak boleh tulis permohonan juga. Mana boleh nama akaun permohonan, butiran dia permohonan. Tak boleh. Dia adalah akaun yang kita kreditkan. Ni catatan bergu. Ni catatan bergu. Dua ni pairing untuk catatan bergu. Terus ni modal share biasa. Pak. Next. Dah buat ni. Tengok dah rekod ni. Modal share biasa. Next ialah modal share biasa pula. Kita kena buka akaun modal share biasa. Buka akaun modal share biasa. Buka. Tapi dekat sini amount dia duduk dekat kolom sini. Dia dikredit. Jadi kita akan kreditkan. RM100,000. Butiran dia lah akaun satu lagi. Ingat akaun satu lagi. Permohonan share biasa. Modal. Tak, akaun modal ni. Dia punya butir. Oh. Share biasa. Catatan bergu. Lepas tu bank, kena buka akaun bank kan. Tengok buka akaun bank. Tengok. Bank kat mana? Bank 1 juta. 1 juta. Kita nak kena. Astaghfirullahaladzim. Ha, 1 juta bank, debit. So kita buka akaun bank, kita debitkan lah 1 juta. Apa tu? Butiran dia yang satu lagi kita kreditkan tu permohonan share biasa. Lepas tu kita buka akaun permohonan share biasa, dah ada tadi buka permohonan share biasa, pergi kat akaun permohonan share biasa, kita akan kreditkan. Kita kreditkan. Butiran, satu lagi je, bank. Dah. Selesai dulu ni. Faham. Okay. Okay. Soalan lagi, soalan? Soalan? Lah, pening je. Amal ni. Dia belajar ramai-ramai ni ada kebaikan, dia ada keburukan juga. Cikgu. Oh, teacher. Kan Tante. dia Oh, okay. fokus sangat kan. Kawan. Yep. Hang. Kejap. Ni Adam. Okay. Orang tanya apa? Apa tu, soalan macam ni memang tak ada soalan pasal share keutamaan okay. Soalan yang mana? Yang kena buat journal ni. Tak, jenis soalan macam ni memang tak ada share keutamaan. Itu saya cakap. Kadang-kadang syarikat ni dia boleh terbitkan saham biasa saja. Kadang-kadang dia boleh terbitkan saham keutamaan saja. Kadang-kadang diterbitkan dua-dua. So tengok soalan apa yang diterbitkan, itu yang kita rekod. Bila dah terbit baru kita akan rekod dalam ledger. Selagi tak terbit, kita tak boleh rekod. So soalan yang last tu, memang satu je. Dia jenis terbitkan saham biasa je. So itu sajalah kita rekod. Clear? Kalau dua-dua dia terbitkan, ada kan? Kalau dua-dua ada, bermakna akan ada dua akaun permohonan, akan ada dua akaun modal. Tapi satu je. Cikgu. Bank. Cikgu mengulat. Step dia sama, buat satu-satu. So first kali apa tadi saya cakap? First kali. Apa dia?
Cikgu tadi lag. Lag, okay. Cikgu lag. Sekarang? Lag lu. Okay. Apa pun, sekarang lag tak? Nampak tak skrin ni? Apa pun, ini cara kita nak terbitkan saham. Ni. Ni langkah-langkah dia ni. Ni. Kalau kita ada 2-3 jenis saham, 5 saham pun nak terbitkan, okey, relax. Satu-satu dulu. Saham apa kita nak buat dulu? Saham keutamaan 8%. Okey, selesaikan dulu. Ni step dia. Satu, debit permohonan saham keutamaan 8%. Saham keutamaan. Share permohonan 8% share saham keutamaan. Share keutamaan. Kreditkan modal 8% share keutamaan. Next, debit bank, kredit permohonan 8% share keutamaan. Selesai 8% share keutamaan. Next, apa lagi saham yang aku terbitkan ni? Oh, saham biasa. Okay. Benda yang sama. Debit permohonan, kredit modal. Next, debit bank, kredit permohonan. Cikgu. Sekejap Kalau ada lebihan, tambah rekod. Kalau ada lebihan, kita kena buat apa? Debit permohonan, kredit bank. Lebihan, terlebih terima, kreditkanlah bank. Kalau kita ada kurangan, debit bank, kredit permohonan. 1, 2 ni, step 2 ni mesti ada untuk rekod terbitan modal. Apa juga saham yang kita terbitkan mesti ada dua step ni. Bila soalan ada lebihan, tambah ni. Debit permohonan dia, kredit bank. Bila ada kurangan, tambah yang ni. Debit bank, kredit permohonan. Selesai. Yes, Nana. Kayaknya macam akaun permohonan tu kan kita kena tutup kan? Kenapa akaun modal tak payah? Sebab akaun permohonan ni sementara. Lepas pemohon tu dah bayar, kita tak ada hubungan dia lagi. Sebab itu tutup. Selesai. Tapi modal, nanti akhir tahun baru kita tutup, bimbangkan bawa pergi KK. Bawa pergi PKK. Mungkin ada terbitan kedua macam soalan Pening tadi. Soalan pertama tadi Terengganu kan. Ogos dia terbitkan lagi baru. So kita nak kena buka balik akaun tu nanti. Nak kena rekod lagi dalam akaun. Okay. Clear. Permohonan ni lepas dia dah bayar, dah selesai dah. Kita dah, kalau kelebihan kita pulang, kalau tak cukup kita ada orang lain tolong tanggung. Permohonan selesai dah, tak ada apa-apa. Yang tinggal mesti share dengan bank dia. Sekarang dah ada modal, dah ada pemegang saham, dah ada modal, sekarang dah ada duit dalam bank, dah cukup. 2 tu je. Permohonan sementara, akaun sementara. Sebab tu kita kena tunjukkan pengimbangan tu. Nak tunjukkan dah tutup, tak ada apa lagi dah, selesai. Okey, soalan? Okey, dah tu. Nantikan Pening. Cuba tengok lagi soalan-soalan lain yang bukan dalam modul kejutan terakhir ni. Tengok dalam modul saya nak A++ tu ada soalan-soalan ni, try. Tengok, buat. Tengok soalan, kira dulu berapa modal diterbitkan ni, apa yang diterbitkan dan berapa. Dah kira, macam mana nak rekod dalam ledger, account. Macam mana nak rekod dalam journal am yang ada debit kredit, yang ada secara memanjang. Try buat. Kan saya cakap ni soalan ni banyak negeri yang keluarkan, jadi dia antara priority lah. Jadi kita ada masa ni, kita try lah. Dapatkan all in, all out. Okey. Macam saya cakap tadi, 3 benda kan. Satu, kita nak kena tahu kira berapa unit yang diterbitkan. Lepas tu kita tengok rekod. Sekarang ni saya dah
kita dah refresh balik tentang nak kira macam mana dan nak rekod macam mana. Lepas tu part yang dia tanya, biasanya tambahan yang dia akan ditanya ialah dividen, macam nak kira dividen lah. So dividen ni dia kena ambil satu masa yang lain lah, tak cukup ni. So next class kita hari Rabu kan? Rabu. Okay, so hari ni dan besok try tengok soalan-soalan lain dalam buku teks ke, dalam buku modul saya nak A++ ke, try buat. Yang tak dapat tanya saya, tak dapat bincang kawan, tanya kawan. Dapatkan. Kena ada rasa risau dengan tak selesa kalau aku tak boleh rekod lagi dalam Malaysia lah terbitan Sahan ni. Cikgu kata senang, apa aku tak boleh rekod ni lah. Kita kena risau tu. Bila kita risau, kita akan usaha lagi. Bila kita dah dapat, dah faham, tak ada apa nak boleh bawa, tak faham. Senang je ni. 2 benda je. Satu, debit permohonan, kredit modal. Kedua, debit bank, kredit permohonan. Selesai. Okay, cuba. Okay. Saya ada rekod. Nanti insyaAllah petang sikit ni kalau dah lepas asal kan saya share. Boleh tengok balik, ulang balik. Tengok balik. Mungkin kali pertama dengar tak faham. Kali kedua dah faham sikit. Kali ketiga, kali keempat mungkin faham. Kalau kali ke-100 buat perlukan untuk faham, dengarlah kali ke-100. Sebab bila awak dah faham, dah tak ada apa boleh buat awak tak faham. Kita nak dapat level faham tu je dulu. Okay. So, ada soalan? Tak ada. Apa beza kontra dengan catatan beregu? Kontra ni terbalik. Catatan beregu dia ialah sistem di mana satu urus niaga, satu akaun kita debitkan, satu akaun lagi kita mesti kreditkan dengan amount yang sama. Itu catatan beregu. So step yang saya tunjuk 1 dengan 2 tadi itulah catatan beregu. Catatan beregu yang pertama ialah antara permohonan dengan modal. Permohonan kita debitkan, modal kita kreditkan dengan akaun sama. Itu catatan beregu. Yang kedua ialah melibatkan akaun bank dengan permohonan. Debitkan bank, kreditkan permohonan dengan amount yang sama. Catatan beregu, rekod catatan beregu. Saya dah tunjuk banyak kali lah, X dengan Y tu kat akaun X, kita debitkan Y kita akan kreditkan butiran dia X. Benda yang tu lah, benda yang sama. Jangan tak boleh lagi catatan beregu sekarang ni, dah naik SPM ni guys. Okay, boleh? Alright, itu saja. So nak asar dah ni, saya nak siap-siap nak pergi asar, korang pergi asar, relax. Okay, tadi dah pagi tadi kelas kan, sampai sekarang dah berasak dah kepala kan, dah poning dah. Okay, lepas asar ni relax. Pergi bersukan ke, pergi jalan, walk, main basikal. Apa tu, slope badminton. Sekarang lepas isyak, sama balik belajar. Awak kena rest otak awak. Okay? Alright. So itu saja. Jumpa lagi, cuba buat latihan. Hari Rabu kita cover dividen. Alright kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Okay. Terima kasih, Go. Cikgu, Amma minta maaf. Kenapa nak minta maaf? Raya ke apa? Mana ada aku marah? Tak marah pun. Aduh, Amar. Amar rasa bersalah. Saya risau. Apa pasal nak rasa bersalah, Amar? Saya lah patut rasa bersalah. Awak nak mahu? Punya. Kenapa? Teruk betul, saya tak boleh bagi Amar faham ni macam mana ni. Allah Akbar. Okay, tak apa Mak, nanti saya share video, tengok balik Mak, tengok ulang balik. Senang je Mak. Senang je. Okay, alright. Okay. Nak main nama ni. Tengok Papa ke Roger ke? Okay, nanti yang Papa Roger. Okay. Bye cikgu. Oh cikgu dah belah. Dia belah. Sorry lah.
Dah. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, thank you.